Okey. Kemudian basuh kepala, kan, mudahnya basuh kepala, basuhlah. Sebab kepala ni hukum dia sapu. Basuh, tolak ini. Tapi yang macam dalam kitab, pertemukan hujung jari yang kanan dengan hujung jari yang kiri. Tadak. Ini dia ajar cara nak basuh kepala, tuan-tuan. Siapa yang boleh kata had siku kat mana? Sini ke? Sini ke? Ataupun bawah ni ke? Tak ada siapa kan. Had siku kat mana? Jadi nak bagi sempurna wuduk dengan cara macam mana? Dengan kita lebihkan. Maka ketika itu untuk jadi wajib. Hukum melebihkan basuhan tu jatuh jadi wajib. Tapi tak wajib sampai ke ketiak, tak wajib sampai ke bahu. Wajib untuk kita lebihkan saja. Yang nak buat sampai bahu akan ahsan. Boleh teruskan. Dan sunat didahulukan membasuh tangan yang kanan, maka yang kiri, dan bacalah olehmu pada ketika membasuh tangan yang kanan itu, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, kau berilah kepadaku catatan amalanku pada hari kiamat di tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Minta nanti kita akan dapat dapat buku kita. Apa buku tu? Buku catatan amalan baik. Buku catatan amalan baik dengan tangan kanan. Minta. Dan kita punya hisab kita tu mudah-mudah lah, mudah-mudah. Mudah-mudah sebab kita masuk syurga, tuan-tuan, bukan kerana amalan, bukan sebab buku tu, bukan sebab tebal ni buku kita tu, buku amalan kita tu, tapi kita masuk syurga dengan sebab redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita nak mudah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kata mudah menunjukkan Allah redha, Allah redha lah pada kita. Jadi bila kita Allah redha pada kita, apa yang Allah Taala sebut, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik kepada Tuhanmu dalam keadaan aku redha, Tuhanmu redha, dan kau pun redha ke atas dia. Apa ganjarannya? Fadhuli fi ibadi, masuklah di kalangan hamba-hambaku, hamba-hamba yang soleh. Itu tempat dia. Tempat hamba Allah yang Allah redha. Tempat dekat mana? Tak lain tak bukan, tempatnya adalah syurga, tuan-tuan. Okey, kemudian baca olehmu pada ketika membasuh tangan yang kiri itu, Allahumma inni a'udzubika an ta'tini kitabi bishimali aw min wara'i kepadamu, aku berlindung denganmu bahawa engkau berikan kepadaku akan catatan amalanku di tangan kiriku, ataupun engkau berikan kepadaku daripada sebelah belakangku. Minta jangan dapat daripada tangan kiri ataupun dapat daripada belakang. Dapat daripada tempat-tempat yang tak sepatutnya dapatlah. Kita nak dapat benda tu proper, tuan. Kita bukannya goalkeeper bola, kan? Kita nak dapat dengan sempurna. Macam orang orang konvo, tuan-tuan. Orang konvo nak ambil sijil kan, nak ambil scroll ijazah tu kan. Bukan kita nak tangkap bola, kan? Dalam keadaan tak proper sampai kita melompat dan sebagainya, kan? Kita bukan nak macam tu. Kita nak ambil dengan baik. Macam orang bagi hadiah sungguh-sungguh nak bagi pada kita. Seronok bagi dengan tangan kanan, terima dengan kanan. Kemudian maka sapu sekalian kepalamu seperti engkau basahkan kedua tanganmu, maka engkau pertemukan hujung jarimu yang kanan dengan yang kiri, dan engkau taruhkan keduanya itu di hadapan kepalamu. Kemudian maka engkau lakukan kepada tengkukmu, kemudian engkau kembalikan kedua tanganmu itu ke hadapan kepalamu, dan engkau perbuat seperti ini dengan bacaan Allahumma ghashini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azillani tahta zilli arshika yawma la zilla illa zilluk. Okey. Kemudian basuh kepala, mudahnya basuh kepala, basuhlah. Sebab kepala ni hukum dia sapu. Basuh, tolak ini. Tapi yang macam dalam kitab, pertemukan hujung jari yang kanan dengan hujung jari yang kiri. Tadak. Ini dia ajar cara nak basuh kepala, tuan-tuan. Basuh atas ni, sebelum bersentuh ni, tolak. Pertemukan jari kanan dengan jari kiri kat atas ni. Tolak. Pertemukan sampai tengkuk, tuan-tuan. Sampai tengkuk. Lepas tu balik semula. Balik semula sampai ke depan. Habis. Kemudian yang kedua, ambil
Letak atas kepala, pertemukan jari kanan dengan jari kiri. Pegang kepala kita ni. Pegang kepala kita, pertemukan. Ke belakang sampai tekuk ni. Sampai tekuk, kemudian dia cakap apa? Patah balik. Patah balik, tolak balik. Tolak balik ke depan. Kemudian yang ketiga pun sama begitu. Jadi serabai rambut kita tak? Nak serabai rambut ke nak cantik Allah SWT nampak bercahaya rambut kita di Yaumul Mahsyar pula. Lepas tu tak apa, sikatlah balik kan. Rapikan balik, sikat semula. Rapikan semula. Tak ada masalah. Basuhan itu pertemukan, cara nak basuh kepala macam mana? Pertemukan kedua jari-jari ni, hujung-hujung jari ni, pertemukan. Pertemukan. Tak ada air. Gitu. Pertemukan jari-jari ni, tolak ke belakang, kemudian patah balik. Itu cara kaedahnya. Kaedah untuk basuh kepala. Kaedah basuh kepala. Okey. Kemudian masa basuh kepala tu baca apa? Baca doa apa? Allahumma ghashini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azillani tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zillu. Ya Allah, liputilah aku dengan rahmatmu dan turunkanlah kepadaku berkat dan naungilah aku di bawah naungan arasmu pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganmu. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku daripada sentuhan api neraka. Itu yang kita minta Allah jauhkan. Kemudian dah selesai kepala, maka engkau sapu kedua telingamu di luarnya dan di dalamnya dan dengan air yang baru, dan engkau masukkan hidungmu ke dalam lubang telingamu dan sapu olehmu akan kedua telingamu dengan perut kedua tanganmu dan kedua tanganmu. Okey, jadi untuk telinga pula macam mana? Basuh air, basuh luar dan dalam air dalam keadaan jari telunjuk masuk dalam lubang telinga. Ambil air, masuk dalam, mula dari bawah, tolak naik atas, patah balik ke bawah. Begitu habis. Ambil air lagi, masukkan jari telunjuk ni ke dalam, daripada bawah cuping telinga ni tuan-tuan. Cuping telinga tolak naik atas, patah balik ke bawah. Jadi perut jari ibu jari belakang ni dia basuh bahagian telunjuk ni, dia akan basuh yang bahagian dalam telinga kita. Tu kaedah dia. Lepas tu jangan sekadar masuk kan, telinga kita kan ada lipat-lipat tepi ni, kan, jadi jari tu masukkan tepi tu, masukkan dalam ni. Lepas tu ibu jari belakang ni pun sama. Yang penting perut jari telunjuk ni masuk dalam. Itu cara dia. Itu kaedah untuk basuh telinga tuan-tuan. Basuhlah. Basuh gitu. Lepas tu tolak ke belakang. Lepas tu patah balik ke bawah. Itu kaedah basuh telinga. Okey, kemudian baca doa apa? Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsan munadiyal jannah ma'al abrar. Ya Allah, jadikanlah aku daripada hamba-Mu yang mendengar suatu perkataan lalu mereka mengikuti yang baik-baik daripadanya. Ya Allah, perdengarkanlah akan aku suara pemanggil syurga di dalam syurga bersama dengan orang-orang yang baik. Ya Allah, yang baik-baik itu tuan-tuan. Dan kita nak dengar apa? Yang best, yang paling best kita nak dengar apa? Kita nak dengar orang panggil kita dalam syurga. Wa'iyadzubillah. Katakanlah amalan kita tadi tak lepas. Tak lepas kita ni untuk masuk syurga. Tak lepas. Kita masuk dalam neraka. Wa'iyadzubillah. Jadi kita nak dengar apa? Nak dengar ada orang yang duduk dalam syurga tu cari kita. Jadi kita dapat dengar, itu dah kenikmatan yang sangat best. Sangat seronok ya Allah. Tuan-tuan, sangat seronok. Dan mudah-mudahan dengan asbab ada di kalangan kawan-kawan kita atas muka bumi tu, dia cari kita, mana si fulan bin si fulan, dia sebut nama kita, dia akan minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku tak jumpa kawan aku ni, ya Allah, aku nak cari dia kat mana, ya Allah. Kemudian Allah makbulkan permintaan dia, diangkat, ditarik kita daripada syurga, daripada neraka masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sempurnakan wuduk, sempurnakan. Supaya boleh dengar, Bukan nak kata set kita ni masuk neraka awal. Tapi kita bersedia, kita standby. Ibaratnya macam orang-orang yang
nak belayar, naik kapal, dia naik kapal, dia standby dalam kapal dia tu bot kecil, apa kita cakap, sampan-sampan kecil lah, sampan-sampan kecil, dia sedia life jacket, mas, tak pun, itu sebagai standby untuk kalau apa-apa yang tak diingini berlaku. Macam orang naik flight kan, orang naik flight pun sama, dah dia kan, adakah memang tahu kapal tu nak terlepas dalam laut? Tak, memang tak nak, tak nak sampai terlepas dalam laut pun, tapi dia berjaga-jaga, dia bersedia dengan segala kemungkinan. Okey. Kemudian selepas dah basuh telinga tadi, maka engkau sapu batang lehermu kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mashu raqbati amanun minal ghulli yaumal qiyamah. Ni di antara salah satu sunat yang lain lah. Sunat wuduk ialah sapu batang leher kita, tuan-tuan. Sapu batang leher kita dengan air. Batang leher ni sapu. Macam saya ni leher pendek, tuan-tuan, tak panjang. Ada setengah orang tu yang leher jinjang kan. Memang dia boleh sapu lah. Sapu, dah sapu, ambil air, tolak ke belakang, lepas tu tolak habis situ. Itu juga. Sapu batang leher. Dia sapu je, sekadar sapu. Sapu. Tolak ke belakang habis. Tolak ke belakang habis. Macam tu. Macam kita basuh muka tadi. Basuh muka tadi pusing, tolak habis kan. Gitu. Basuh batang leher ni. Sapu itu sebab apa? Mashu raqbah aman minal ghulli yaumal qiyamah. Menyapu leher itu sentosa aman daripada belenggu pada hari kiamat. Jadi kita akan terlepas daripada belenggu kat leher. Biasa orang kalau kita tengok anjing kan mana diikat dekat batang leher kan. Dekat batang leher. Itu jugalah yang berlaku kepada ahli-ahli neraka. Wa'alaikumsalam, tuan-tuan. Ahli-ahli neraka akan dibelenggu leher mereka dengan apa? Dengan rantai-rantai besi. Rantai-rantai besi yang panas daripada api neraka. Jadi basuh, boleh basuh. Dan baca kepada ketika itu, Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika min salasil wal aghlal. Ya Allah, merdekakanlah daripada api neraka, dan aku berlindung denganmu daripada segala rantai dan belenggu di dalam api neraka. Kemudian maka basuh kakimu yang kanan serta kedua mata kakimu, dan hendaklah engkau selat-selat akan segala anak jari kakimu, dan yang kanan dengan jari kelingking tanganmu. Selat-selat segala anak jari kakimu yang kanan dengan jari kelingking tanganmu yang kiri. Dan jangan engkau masukkan jari kelingking tanganmu yang kiri itu di bawah segala jarimu yang kanan. Maka engkau selat-selat dengan jari kelingkingmu yang kiri, dan baca olehmu pada ketika itu. Okey, jadi bila tangan kita basuh kaki kita tu, basuh kaki ni. Ialah kita basuh kaki, tapak kaki ni, basuh kaki, atas ni ada mata. Mata tu apa? Buku lali lah, tuan-tuan. Buku lali, basuh wajib sampai mata tu. Dan bila kaedah basuh ke atas kena selat ni. Jari-jari, ujung jari ni kena selat. Jadi yang nak selat ini kaedah yang sunat macam mana? Tangan basuh kaki kanan kan? Basuh kaki kanan, jadi guna tangan kiri, selat guna jari kelingking. Jari kelingking itu ya. Bawah habis. Tolak dari atas, selat jari anak-anak jari kelingking ni, tarik sampai ke bawah tapak kaki, tolak sampai ke tumit. Tolak tumit tu, tolak habis. Tak payah naik atas. Bawah ni lazimnya kotor. Okey. Jadi ambil basuh daripada atas, daripada buku lali tadi tu, buku lali kita atas ni, tolak, selat, lepas tolak ke bawah habis. Kemudian yang kaki kiri buat pakai tangan kanan. Kiri buat tangan kanan. Ada buku lali, basuh, selat pakai jari kelingking, basuh, tolak habis. Itu kaedah basuh kaki tu. Kaedah basuh kaki. Okey. Dan bacalah olehmu pada ketika itu, Allahumma tsabbit qadami ala siratil mustaqim yauma tazilul aqdam finnar. Ya Allah, tetapkanlah kedua-dua kakiku di atas titian sirat yang soleh, di mana pada hari itu akan tergelincir kaki-kaki manusia ke dalam api neraka. Jadi apa? Kita punya kaki ni minta stay, minta kekal di atas titian sirat. Sebab titian sirat ini boleh jadi seluas
luas madam dan boleh jadi sehalus-halusnya. Sampai halus macam mana diceritakan, sampai halus rambut yang di belah 7. Halus sampai rambut belah 7. Macam mana kita tengok rambut itu pun dah nipis lah. Macam mana rambut belah 7. Jadi titian sirat ni boleh jadi orang menang. Jadi orang yang jalan itu senang. Orang nak meniti itu senang. Bahkan dia boleh guling pula. Guling pula. Jadi senang perjalanan dia. Sebab dia tak risau akan jatuh ke dalam neraka. Sebab kaedah titian sirat tu, bawah tu neraka, depan tu syurga, bawah tu neraka. Jadi tak nak jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minta kaki kita stay, kekal duduk atas titian sirat, bersama dengan kaki hamba-hambamu yang soleh. Kemudian basuh kaki kiri pun sama macam tadi, dan baca doa, Allahumma inni a'udzubika min an tazila qadami ala sirati yawma tazilul aqdam munafikin fitnah. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada tergelincir kakiku ke dalam jurang api neraka ketika aku melalui titian sirat, di mana pada hari itu akan tergelincir kaki-kaki orang munafik ke dalam api neraka. Kita tak nak tergolong di kalangan orang munafik lah, tuan-tuan. Bahkan orang munafik ini dia duduk dekat mana? Fi asfali minan nar, di dalam neraka. Kita biasa, tuan-tuan, kita kalau kita masak nasi, kita masak nasi, kerak periuk kita tu, kerak nasi kita. Jadi kerak kan, jadi hangus kan. Itulah sifat orang munafik, dia akan jadi kerak, tuan-tuan. Jadi akan kerak neraka. Kerak neraka ni apa sifat dia? Hangus, tuan-tuan, hangus. Hangus, rentung. Orang yang atas tu tak rentung macam dia. Azabnya Allah dah azabnya sangat-sangat dah. Tapi yang bawah tu rentung. Kalau ibarat nasi tadi, atas ni orang suka nak makan lagi, yang bawah jadi arang tu orang buang pula. Orang buang. Punyalah tak suka, punyalah tak nak kan kerak tadi. Okey, dan hendaklah engkau basuh kedua kakimu itu lebih tengah betismu, dan hendaklah engkau basuh sekalian dengan yang demikian itu 3 kali. Okey. Basuh 3 kali. Basuh lebih lah. Tadi buku lali atas ni basuh lebih atas. Kaedah dia sama macam siku ni tadi. Lebihkan, tuan-tuan. Lebihkan sikit sampai separuh betis pun tak apa. Sampai separuh betis kaki, sampai separuh betis pun tak apa. Nak sampai lutut lah kan, nak ahsan. Boleh basuh sampai lutut, tak ada. Tapi afdalnya sekarang lebihkan. Lebihkan lebih atas buku lali sampai setengah betis. Sampai setengah betis. Okey, lepas ambil wuduk, maka lepas selesai kau ambil wuduk, maka angkatkanlah kepalamu ke langit dan baca olehmu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi wa astaghfiruka wa atubu ilaik faghfir li kulla dhanbin wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni adhkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Kita minta apa yang kita minta tadi, antaranya minta keampunan dosa, tuan-tuan. Pertama kita puji Allah. Kita puji bahawa Allah tak ada Tuhan selain Allah. Kita puji Muhammad itu pesuruh Allah. Kemudian kita puji dan kita sucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengaku kita ni banyak dosa. Jadi kita minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan dosa-dosa kita, tuan-tuan. Kemudian minta apa? Minta ya Allah jadikan kita di kalangan orang-orang yang bersih, minta jadikan kita di kalangan orang-orang yang soleh, minta jadikan kita di kalangan orang-orang yang sabar, orang-orang yang bersyukur, dan minta jadikan diri kita ini di kalangan orang-orang yang sentiasa melazimi zikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, yang sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, barang siapa membaca akan segala isi doa ini di dalam ia mengambil wuduk, nescaya keluar sekalian dosanya daripada anggotanya dan dipaterikan atas suratan yang tersurat di dalamnya pahala mengambil wuduk itu dengan cap dan diangkat kakinya. Maka sentiasa ia mengucap tasbih akan Allah SWT dan mengucap takdis, dan dia akan disuratkan baginya pahala sekian itu pada hari kiamat. Jadi Imam Ghazali cakap mudah je, siapa yang betul-betul amal doa ini maka diberikan
ganjaran baik oleh Allah SWT, dicop orang ini adalah orang baik. Dicop orang ini ada orang baik dan diberi ganjaran sebagaimana apa yang diminta.